Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majlis ilmu pada pagi yang dirahmati Allah ini. Pada pagi ini saya nak menyampaikan tentang Maulidur Rasul. Walaupun kita telah pada bulan lepas kita telah menyambut mengingati keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Namun untuk mengingati Nabi kita ini bukanlah bermusim atau bermasa, malah dikatakan pada setiap masa. Itu sebagai tanda kasih kita, sayang kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Nabi SAW ada menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tidak lengkap, tidak sempurna iman kamu sehinggalah aku lebih disayangi, lebih dikasihi, lebih dicintai daripada anaknya dan ibu bapanya dan manusia seluruhnya. Itu Rasulullah menyebut begitu mereka. Ya. Jadi tanda kasih kita, sayang kita Rasulullah sentiasa menghormati, mematuhi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita ini. Sebab pada hari ini ada orang Islam yang menghina Rasulullah, mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah itu adalah manusia yang lengkap, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak sebagai menunjukkan tanda kasih kita kepada Rasulullah, apabila disebut namanya kita bersalawat ke atasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai tanda kita sayang, tanda kita hormat kepadanya. Sebagai hadis Rasul menyebut, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang bersalawat ke atasku sekali, Allah selamatkan ke atasnya 10 kali. Itu balasan Allah. Salawat Allah ke atas kita berarti Allah memberi rahmat ke atas kita. Rahmat dicucuri atas kita 10 kali Allah suruh. Sekali kita mendoakan Rasulullah, 10 kali Allah beri rahmat. Ini kelebihan kita salawat Allah sekali. Jadi pada ini kita lihat, sama kita mendengar bagaimana kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dia telah disebut oleh Allah sebelum Nabi Muhammad dibuat oleh Allah. Sebagaimana kita sedia maklum, Nabi kita dilahirkan, diputerakan pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni ada setengah ulama sirah yang lain kata tak, ada tarikh lain dan sebagainya, tapi majoriti para ulama sirah menyebut ialah pada 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Pada masa itu orang Arab tak ada menggunakan nama tahun. Orang Arab tidak menggunakan nama tahun bagi mereka. Nama tahun bagi mereka
digunakan kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku di kalangan mereka. Ya. Namun orang Arab pada masa itu telah menggunakan nama-nama bulan dalam kalender mereka. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir dan seterusnya, 12 bulan. Allah sebut dalam setahun ada 12 bulan. Jadi berbetulan tahunnya ialah tahun gajah. Semua kita sedia maklum. Apa maksud tahun gajah? Saya ulang balik semula. Ialah tentera Abraha. Abraha adalah wakil Raja Habasyah, memerintah Yaman. Sebab Yaman pada masa itu di bawah jajahan Habasyah, Ethiopia pada hari ini. Jadi Abraha berasa iri hati, dengki kerana orang Arab setiap tahun beramai-ramai datang ke Mekah beribadat di Kaabah. Di atas itu mereka Abraham nak mengalihkan Kaabah ini di Yaman supaya orang Arab semua datang ke Yaman, tuan-tuan sekalian. Maka dia pun menyiapkan bala tenteranya, termasuk tenteranya ada yang bergajah. Ringkas ceritanya, tuan-tuan sekalian, bergeraklah daripada Yaman ke Mekah. Iaitu mereka berhimpun sampai di kawasan Mekah. Mereka berhimpun di lembah Muhassir. Mana lembah Muhassir ini, tuan-tuan sekalian? Kita para jamaah haji mula sekali berhimpun di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Pada malamnya para jamaah haji dah bergerak pergi ke Muzdalifah untuk menuju ke Mina. Berhenti bermalam di Mina. Selepas separuh malam berhenti di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah nak menuju ke Mina kurang lebih dalam 7 km ataupun 8 km kurang lebih. Jadi daripada Muzdalifah ke Mina ada satu kawasan lembah, kawasan rendah. Dia bukan Muhassir. Setiap jamaah haji nak pergi ke Mina mesti lalu lembah ini. Jadi di sinilah bala tentera bergajah Abraha berhimpun nak menyerang Mekah. Kenapa dinamakan Muhassir? Muhassir artinya dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan sekalian, saya ingat lagi pada tahun 94 tak silap saya. Kemah jamaah haji Malaysia tak cukup untuk berada di Mina. Tak cukup. Terpaksa kerajaan Arab Saudi sambungkan kemah di Mina tu masuk ke Muhassir. Di sebelah Mina tu, Muhassir. Saya pergi bertugas pada tahun itu dan kami pun pergilah berjumpa Kementerian Haji Arab Saudi menyatakan tentang hal ini. Kementerian Haji kata sah kita bermalam di Wadi Muhassir dengan syaratnya kemah tu terikat berlanjutan sampai ke sebelah. Katalah sini Mina, Muhassir sebelah, sah. Dia bagi contoh, misalnya pada jamaah nak semayang dalam masjid, ya, masjid tak muat, sahnya sampai ke luar. Sah tak semayang di luar masjid pada hari Jumaat? Sah, kerana sahnya bersambung. Pada masa itu Wadi Muhassir, tuan-tuan. Nabi SAW melarang kita umat Islam, siapa juga yang lalu Wadi hendaklah lalu dengan segera, jangan berlengah-lengah. Jangan berlengah-lengah. Laju, selaju. Kerana ini tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke hari kiamat. Namun kita pada hari ini para jemaah haji tak berjalan kaki melalui Muhassir. Kita naik bas daripada Muzdalifah terus pergi ke Mina naik bas. Jadi di sinilah tentera bergajah berhimpun dan wakil Abraha bagi masuk ke Mekah. Daripada tempat ini nak masuk ke Mekah lebih dalam 18 km. 18 km nak masuk ke Mekah. Wakil Abraha masuk ke Mekah, jumpa Abdul Muttalib, memberitahu bahawa Abraha nak menyerang, nak meruntuhkan Kaabah. Kata Abdul Muttalib, silalah. Sila. Kami tak menghalang. Sebab Kaabah ini ada tuannya yang menjaganya, yang memeliharanya.
Artinya tuan-tuan, walaupun Abdul Muttalib masyarakat Arab jahiliah pada masa itu tidak percaya kepada Tuhan Allah, namun mereka percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjaga Kaabah. Jadi Abdul Muttalib pun mengarah orang Mekah semua keluar daripada Mekah supaya jangan dibunuh oleh tentera Abraha. Tentera Abraha tak masuk pun ke Mekah. Di situlah Allah hujan mereka ini dengan batu-batu daripada api neraka oleh burung-burung ababil. Rujuk surah Al-Fil. Habis tentera Abraha situ, mati. Dibom oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan batu-batu yang berapi daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abraha pun cedera parah. Dia pun lari balik ke Yaman. Menurut dalam kitab sirah menyebut, dalam perjalanan sampai ke Yaman, satu anggotanya bercerai daripada badan, lucut pada badan, lucut. Sampai di Yaman dia pun mati. Ini Abraha. Ini balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan bahawa Kaabah ini adalah Baitullah, kepunyaan Allah. Baik. Jadi betul itu tahun gajah. 12 Rabiul Awal bersama dengan tahun gajah. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, menurut ahli sirah, dikaji lagi, tahun gajah ni bersamaan dengan tahun Masihi, tahun Kristian, tahun berapa? Dalam kajian mereka mendapati tahun gajah ini bersamaan dengan tahun Kristian, tahun Masihi, ialah 570 Masihi. Artinya Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan selepas 570 tahun Nabi Isa dilahirkan. Kalau kita dia maklum, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa dalam keadaan umurnya yang seperti mana yang ketika diangkat ke langit dulu. Menurut ahli sirah, umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit kurang lebih 30-an tahun. 35 tahun, ada kata 35 tahun, ada kata 37, wallahu a'lam. Keadaan muda belia ada di langit pada masa Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa AS. Jadi hari ini kalau kita ambil tarikh 570 Masihi ini, hari ini 2023 Masihi. Berapa tahun Nabi kita SAW sekarang? Ada berapa tahun? Kurang lebih 1425 tahun. 1452 tahun. Seandainya Nabi kita yang hidup sampai hari ini, itulah umurnya. 1452 tahun. 1000 tahun kita rasa sekejap ya tuan-tuan sekalian. Sekejap ya. 1000 tahun. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti saya sebut pada awal tadi, sebelum Nabi kita dilahirkan, dijadikan oleh Allah SWT, telah sebut lebih awal. Allah telah sebut lebih awal kewujudan Nabi kita yang terakhir ini. Seperti hadis pada Sayyidina Umar al-Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iqtarafa Adam al-khati'ata qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammad illa ma ghafarta li. فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه. Hadis ini panjang, saya baca sekali. Maksudnya, sabda Rasulullah SAW, apabila Adam telah melakukan kesalahan, lalu dia pun berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak Muhammad, tak lain dan bukan engkau ampunilah kesalahan aku ya Allah. Lalu kata Allah kepada Adam, qala ya Rabb, qala ya Adam kaifa arabta Muhammad wa lam akhluqu. Allah kata cakap kepada Adam, ya Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum buat lagi Muhammad? Maknanya dah ada dah
nama Nabi kita Muhammad SAW. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kesalahan Adam? Semua kita sendiri maklum. Adam dan isterinya dan iblis berada dalam syurga. Allah beritahu kepada Adam, faqulna ya Adam wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wal kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan syurga tadi Allah beritahu Adam, ya Adam, engkau dengan isteri engkau duduklah dalam syurga ini. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragada. Engkau makan apa yang kau suka dalam syurga ni. Makanlah sepuasnya apa yang kau suka dalam syurga ini. Wala taqraba hazihi syajarata. Namun kau ya Adam, engkau jangan pergi dekat pokok ni. Engkau berdua jangan pergi dekat pokok ni. Fatakuna minadh zalimin. Sekiranya engkau pergi dekat pokok ini, kedua-dua kau ni akan masuk ke dalam golongan orang yang menganiaya diri sendiri. Allah beritahu Adam, moyang kita dulu, tuan sekalian. Moyang kita dulu. Jadi tuan sekalian, dalam ayat yang lain Allah disebut tentang Adam ni, berkaitan dengan ini. Dalam surah Taha ayat 115 hingga 121. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." Maksudnya, sesungguhnya kami telah janjikan, itu Allah telah pesan kepada Adam sebelum ini. Mana ayat yang pertama tadi Allah beritahu kan, fanasiya, namun Adam lupa. Walam najid lahu azma, kami dapati Adam ni tak ada keazaman yang kuat nak mematuhi apa yang telah kami pesan itu, kata Allah. Fanasiya, nasia bahasa Arab artinya lupa. Nasia yansa. Jadi daripada perkataan inilah datang perkataan insan. Insan artinya pelupa. Sedangkan mula Allah buat Adam tu, Allah beritahu pada para malaikat, Allah pun nak jadikan Adam ini di muka bumi seorang khalifah, bukan insan. Jadi insan itu satu gelaran kepada Adam, kepada kita manusia ni. Kita manusia ni kita lupa. Itu insan, tuan-tuan. Dan Allah kata kepada Adam, aku dapati Adam ni tak ada keazaman yang kuat nak patuh. Supaya juga kita hari ni, tuan-tuan. Kita tidak ada kesungguhan nak mematuhi hukum Allah. Allah kata wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Dekat tak boleh berzina, apatah lagi nak pergi berzina. Tapi hari ni berapa ramai orang Islam jadi kaki zina. Begitu juga ada larangan-larangan Allah yang lain. Allah beritahu tentang arak, judi, bertenung nasib. Sungguhnya benda itu buruk, Allah kata, tapi manusia buat. Kita yang beriman ni pembuat. Berapa ramai yang jadi kaki judi, kaki minum arak, berapa ramai. Sebab Allah sebut awal, kami dapati manusia ni, Adam ni, moyang kita tak dekat masuk kita. Tuan-tuan sekalian, selengkap ayat ini tuan-tuan sekalian, lihat ayat yang ke-117. Faqulna ya Adam hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yakhrujannakuma minal jannati fatashqa. Faqulna, lalu kami, itu Allah kata kepada wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya ini, iaitu Allah tunjuk kepada iblis, aduwwun laka wa li zawjika, musuh bagimu dan musuh bagi isterimu. Fala yakhrujannakuma minal jannati fatashqa, maka janganlah sekali-kali dia, iaitu iblis, mengeluarkan kamu daripada syurga, kamu akan derita ya Adam. Fatashqa,
kamu akan derita. Keluar dari syurga, kamu akan derita. Allah beritahu Adam. Allah sebut lagi, innalaka alla tajua fiha wala ta'ara. Engkau ya Adam, engkau duduk dalam syurga ni, engkau tak lapar, engkau tak kebulu. La tajua wala ta'ara, dan engkau tidak bertelanjang. Maaf saya cakap, Allah sebut engkau duduk dalam syurga ni. Artinya kita manusia ni, moyang kita makan mewah dalam syurga dan siap berpakaian yang menutup aurat. Artinya kita manusia ni semula jadinya Allah buat memang berpakaian menutup aurat. Tapi hari ni manusia, termasuk kita orang Islam, mendedahkan aurat. Apa Allah sebut lagi? Wa annaka la tazma'u biha wa la tadha. Sesungguhnya engkau ya Adam, Allah beritahu kepada Adam, engkau duduk dalam syurga ni, la tazma'u, tak akan dahaga. Siap makanan, ada minuman engkau makan. Wala tadha, dan engkau tidak akan rasa panas matahari. Nikmat dalam syurga. Hari ni kita, oleh kerana kesilapan moyang kita dulu, terpaksalah kita merayu pada Allah nak masuk semula syurga. Hari ni kita duduk dalam dunia, berapa panas semua sekali. Kita misalnya 30 Celsius, paling rendah 26 Celsius, berpeluh siang malam, panas matahari. Allah beritahu awal dah, engkau keluar daripada ni, engkau akan kena panas matahari. Semua sekali. Ini kebesaran Allah SWT. Jadi Allah sebut lagi dalam Quran, surah Taha tadi ayat 120, fawaswasa ilahi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lalu syaitan pun, iblis, berasuh Adam. Apa kata iblis kepada Adam? Ya Adam, apakah tidak aku tunjukkan kepadamu satu pokok yang kekal, wa mulkin la yabla, dan kuasa engkau tidak akan lucut. Iblis bagi tahu kepada Adam, pokok ni engkau akan hidup kekal selama-lamanya, kata iblis. Dan kuasa yang ada pada engkau tidak akan lucut, engkau akan kekal berkuasa. Adam lupa. Yang hidup kekal selamanya siapa dia? Siapa yang kekal berkuasa selama-lamanya, siapa dia? Lupa, panasia. Inilah kita manusia tu sekarang. Kita ni selalu dalam masa ni sebut nak hidup 1000 tahun lagi, kan? Boleh hidup 1000 tahun. Kita hidup tu umur 70 tahun pun dah mula dah macam-macam, sakit lutut dah, otak pun dah tak ingat dah, mata pun dah gabut. 70 tahun maka nak hidup 1000 tahun. Ini kelemahan kita manusia, nak hidup selama-lamanya. Kuasa tak nak lucut. Dah jadi PM, berapa puluh tahun jadi PM, nak lagi jadi PM. Nak lucut kuasa, susahkan jadi PM. Ketua kampung pun tak mau lucut kuasa jadi ketua kampung, kan? Kita jadi ketua JKK pun tak mau nak lepas jawatan ketua JKK. Ini kelemahan kita manusia. Kita lupa yang berkekal berkuasa ialah Allah SWT. Inilah jadi kecoh satu dua, berbunuh kerana merebut kuasa. Ini kelemahan kita manusia. Syaitan, iblis tahu kelemahan kita manusia. Iblis tahu kelemahan kita manusia. Ini kelemahan. Lalu Allah sebut lagi dalam Quran, fa'akala minha. Lalu iblis, lalu Adam dan Hawa pun
Makan, bukan pergi dekat, makan pokok tadi ni. Fabadat lahuma sawatihima. Dengan sebab dia makan, terlucut pakaian dia. Habis. Adam pun terlucut, Hawa pun terlucut. Sedangkan Allah dah sebut pada awal, wala ta'ara, engkau tidak akan telanjang dalam syurga ni. Lengkap berpakaian. Wa tafiqa, lalu dia pun terketa-keta, terkapai-kapai nak mencari bahan yang boleh menutup auratnya. Allah sebut Al-Quran tadi, lalu dia pun kedua ni petik daun pokok dalam syurga, tutup auratnya. Untuk Adam dan Hawa. Petik daun dalam syurga ni teruskan, bukan macam padang pasir, bukanlah macam hutan belantara. Dalam hadis Rasul menyebut syurga ni lengkap, pokok-pokoknya, sungainya, segala-galanya ada. Satu taman yang indah. Macam taman, tuan-tuan duduk taman Sungai Sekamat ni. Ada sungai kat sini kan? Jauh kan? Pokok-pokok ada ni, pokok pun dah habis dah. Dah kena habis, kena tebang lah. Ada. Itu pun tuan-tuan rasa indah, seronok duduk taman Sekamat. Kampung saya Segamat. Ini Sekamat. Itu beza sikit. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Maka Adam pun berdosa dengan Allah, bersalah dengan Allah, dan Adam menyesal. Itu berbalik kepada hadis ini tadi. Setelah Adam melakukan kesalahan, dia pun menyesal. Kata Adam, dengan hak Muhammad, iaitu dengan menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Maknanya, artinya Adam minta recommendation dengan menggunakan nama Nabi Muhammad supaya diampunkan kesalahannya, dosanya. Sedangkan Allah belum buat lagi Adam, belum buat lagi Nabi Muhammad kepada ketika itu. Lalu Allah tanya, bagaimana engkau tahu, ya Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad, sedangkan aku belum buat lagi Muhammad? Kata Allah, kata Adam, ya Rabbi, innaka lima khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qabil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tadib ila ismik illa ahabbal khalqi ilaik. Kata Adam, wahai Tuhanku, innaka lama khalaqtani, apabila, ya wahai Tuhanku, apabila engkau telah selesai menjadikan aku, rafa'tu ra'si, lalu angkat kepada aku, dan aku lihat dalam senari arash, qawamil arsh, maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku tahulah, kata Adam, engkau tidak tambahkan sesuatu kepada namamu melainkan makhluk yang engkau sayangi, ya Allah. Adam cakap pada, mana dia namanya? Muhammadur Rasulullah. Artinya tuan-tuan sekalian, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bukanlah ciptaan Nabi Muhammad SAW. Bukan buatan para ulama, tuan-tuan sekalian. Kalimah Allah yang Allah telah rekodkan di arash. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebat ini kalimah orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Adam, ya Allah, aku tengok nama Muhammad, sudah tentulah makhluk ini yang paling engkau sayangi, ya Allah. Apa kata Allah kepada Adam? Faqala Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbal khalqi ilayya, wa isa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak, walaula Muhammad ma khalaqtuk, wa huwa akhirul anbiya min zurriyyatik. Hadis Al-Hakim dan At-Tabrani. Maksudnya, kata Allah jawab kepada Adam, engkau betul ya Adam. Sadaqta ya Adam, engkau betul ya Adam. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku sayangi, iaitu merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lantaran itu, kerana sebab itu engkau meminta kepada aku dengan menggunakan hak Muhammad SAW, maka aku ampunkanlah dosamu ya Adam. Kalaulah tidak kerana Muhammad, ma khalaqtuka, aku tak buat engkau ya Adam. Apa maksud? Allah nak mewujudkan Nabi kita Muhammad SAW, Allah buat Adam dulu, barulah nak mewujudkan dan mengadakan Nabi Muhammad SAW, Allah buat Adam dulu. Macam kita buat kuih, tuan-tuan sekalian, bila kita nak buat kuih kena buat acuan. Ada acuan, barulah berikut-ikut adalah kuih sampai kuih terakhir mengikut acuan. Ini kehebatan kita Nabi Muhammad SAW di sisi Allah SWT. Bagaimana kita manusia boleh memperlekehkan Nabi Muhammad SAW terus sekali. Dan hadis itu menyebut, Allah beritahu kepada Adam, bahwa akhirul anbiya'i min zurriyyatik, dialah Nabi yang terakhir dari keturunanmu ya Adam. Jadi kita ni yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir nak menuju kiamat tak bila berlaku. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir nak menuju kiamat bila berlaku. Kita umatnya adalah umat terakhir, tuan-tuan sekalian. Itu kehebatan Nabi kita Muhammad SAW sebelum dia dilahirkan ke dunia. Kemudian, tuan-tuan sekalian, begitu juga nama Nabi Muhammad SAW tak ada sebut dalam kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasul, para nabi sebelumnya. Dalam Taurat, dalam Injil ada disebut nama Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 6, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Surah As-Saff ayat 6. Maksudnya, ingatlah ya Muhammad, telah berkata Isa anak lelaki Maryam, Isa bin Maryam, kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dibuktikan kebenaran ini dengan kitab Taurat. Kitab Taurat. Dan aku memberi khabar gembira seorang Rasul yang akan datang selepas aku, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Apabila telah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka berkata, haza sihrun mubin, ini adalah sihir yang amat nyata. Teruskan, Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa tidak ada bapa, menunjukkan kekuasaan Allah menjadikan makhluknya. Sama juga Adam, Allah buat, tak ada mak, tak ada bapa. Nabi Adam, Allah buat. Kekuasaan Allah SWT. Isa bin Maryam ini itu sebab Allah sudah sebut yang lepas dalam Quran, apabila Allah sebut nama Nabi Isa, maka disandarkan kepada bin Maryam, nak membuktikan kepada golongan Nasrani yang menyediakan agama Allah ini bahawa Isa ini adalah anak Maryam, bukan anak Allah. Itu maksud Allah buat. Sedangkan semua para Nabi Rasul Allah tak sebut nama bapa dia, nama Nabi je, kecuali nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada, Allah ada sebut nama bapa dia, bin Azar, nama bapa Nabi Ibrahim. Lain-lain tak. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Israel. Bani artinya keturunan, turunan daripada Israel. Semua saya dah sebut yang lepas, tuan-tuan sedia maklum siapa yang Israel.
Nabi Yaqub alaihissalam. Siapa ini Nabi Yaqub? Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa digelarkan sebagai Israel? Menurut cerita dongeng orang Yahudi, Nabi Yaqub ni pernah bertarung, bergosti dengan Tuhan. Tuhan tu menyamar sebagai seorang malaikat, lalu dia bertarung bergosti dengan Nabi Yaqub, kalah Tuhan. Jadi mereka kata ini gagah perkasa Nabi Yaqub. Itu cerita dongeng Israel. Itulah asal nama Nabi Yaqub digelar Israel. Nabi Yaqub ada berapa orang anak? Ada 4 orang isteri, ada 12 orang anak. 12 orang anak lah yang menjadi keturunan Yahudi pada hari ini teruskan. Kabilah-kabilah ada 12 kabilah dalam Arab ni. Israel. Antara anak-anak Nabi Yaqub ni ada yang jadi nabi. Antara yang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ada kata Bunyamin juga nabi, wallahu a'lam. Ada kata Bunyamin tu anak Nabi Yaqub, ada kata juga nabi. Kemudian cucu cicit Nabi Ibrahim ni ramai yang Allah lantik daripada keturunan Yaqub. Termasuklah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hingga akhir sekali ialah Nabi Isa alaihissalam. Adalah keturunan daripada Bani Israel. Itu sebab hari ini tuan-tuan sekalian, kita lihat apabila dia diberitahu dalam Taurat ada seorang rasul selepas aku, kata Nabi Isa, bernama Ahmad. Jadi orang Israel ni menunggu kelahiran Nabi yang terakhir ini. Mereka sangat-sangat berharap Nabi yang terakhir ini ada pada Bani Israel juga, keturunan Nabi Yaqub juga. Rupanya tidak. Allah utuskan Nabi yang terakhir dikeluarkan daripada cucu cicit keturunan Nabi Ismail, iaitu Arab, daripada keturunan Arab. Jadi orang Bani Israel kecewa, amat kecewa bila didapati Nabi Muhammad daripada keturunan Arab, bukan Bani Israel. Lepas itu dia nak bunuh. Mereka sentiasa mencari siapa anak lelaki yang nama Ahmad ataupun Muhammad ni. Mereka nak bunuh. Itu sebab tuan-tuan sekalian, pada masa Nabi Muhammad SAW masa kecil, dia menangis nak ikut Abu Talib. Abu Talib tak nak bawa pada awalnya, nak pergi berniaga ke Syam. Tuan-tuan sedia maklum. Jadi Abu Talib kesian melihat Nabi Muhammad nak ikut juga dia. Nabi Abu Talib membawa pergi ke Syam. Saya dah sebut yang lepas, Syam di mana dia, tuan-tuan sekalian, pada hari ini? Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Ini Syam. Kata aku rujuk dalam peta, saya tengok dalam peta tempat yang Nabi SAW dengan bapa saudara pergi berniaga ke Syam, masih ada lagi nama tempat, tak jauh daripada Damsyik. Jadi ikut. Apabila sampai ke Syam, seorang padri Kristian yang mahir dalam kitab Injil, dia tengok budak kecil ni yang dibawa oleh Abu Talib. Dia pun tanya pada Abu Talib, siapa budak ni? Dia tanya dulu tujuan nak memastikan apa yang disebut dalam Injil. Kata Abu Talib, ini anak aku. Kata padri Kristian, ini bukan anak engkau ni. Ini bukan anak engkau ni. Kemudian dia pun ceritalah, pada dia cerita bahawa budak ni bapa dia dah mati, mak dia dah mati, engkau yang bela dia masa kecil. Lalu
ringkasnya tuliskan pada nasihat kepada Pak Abu Talib, dia bawa balik budak ni. Itu Nabi Muhammad SAW bawa balik ke Mekah sebab dia akan dibunuh oleh orang Bani Israel, orang Yahudi. Itu ni di antara punca permusuhan yang tak habis-habis sampai ke hari ini, tuan-tuan sekalian. Sampai ke kiamat, dengkinya Bani Israel kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara anak Nabi Yaqub bernama Yahuza, ada kata Yahuda. Yahuza inilah yang menyelewengkan agama Nabi Isa AS, yang menyelewengkan agama Yaqub AS. Inilah sebab dinamakan agama Yahudi. Tuan-tuan sekalian, Bani Israel ni memang sentiasa dibunuh oleh manusia lain, tuan-tuan sekalian. Pada masa Nabi Musa AS, Nabi Musa ada cicit kepada Nabi Yaqub berada di Mesir. Sebab Bani Israel ini dia tak ada negeri, tak ada negeri asal. Nabi Yaqub kejap di Mesir, kejap di Palestin. Itu Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim tetaplah dia ada Palestin. Nabi Ibrahim pergi jumpa Fir'aun. Jumpa Fir'aun. Fir'aun berkenan, sangat tertarik nak tentang Nabi Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim ni, Hajar. Cantik. Jadi Ibrahim takut dah rasa bimbang, bini dia gambar di Fir'aun. Kata Nabi Ibrahim kata, ini adik aku. Dia bohong sikit untuk menyelamatkan nyawa Hajar. Maka Fir'aun tak jadi nak ambil. Artinya Fir'aun ni gelaran pemerintah tertinggi di Mesir. Kalau tempat-tempat lain kita panggil sultan, raja, king, queen. Tapi di Mesir dipanggil Fir'aun. Balik semula pada masa Nabi Musa AS. Musa yang menyelamatkan Bani Israel, bawa keluar daripada Mesir pergi ke Palestin. Nabi Musa. Kenapa dia selamatkan? Bani Israel jadi kuli buruh Fir'aun. Nak bina piramid yang di Mesir, pada piramid yang sekarang ini berapa ribu tahun, itu buruhnya, buruh paksaan Bani Israel. Dibunuh oleh Fir'aun. Itu mula. Sampailah ke zaman moden sekarang ni, Hitler pula bunuh Bani Israel. Artinya kan ikut sejarah, Bani Israel ni sentiasa dia. Apa sebab berlaku demikian? Wallahu a'lam bishawab. Bila mana-mana manusia bila bergaul, berkumpul dengan golongan Israel ini saja jadi. Kenapa Hitler bunuh Israel? Bani Israel yang ada di Jerman? Kerana Bani Israel yang ada di Jerman ketika itu monopoli ekonomi Jerman. Penduduk di Jerman, penduduk kampung pinjam duit dengan Israel ni dikenakan bunga yang tinggi, faedah yang tinggi dikenakan, sehingga anak orang kampung di Jerman paksa serah tanah, gadai tanah. Dia monopoli ekonomi, walaupun dia sedikit dia monopoli. Itu akhirnya ringkasnya dalam perang Jerman yang pertama dibunuh. Hari ini orang Israel kempen satu dunia Holocaust. Holocaust itu artinya Hitler zalim bunuh Israel. Kita pun ikut tak tahu cerita Holocaust itu sebenarnya apa dia. Kita pun sama-sama juga mengutuk Hitler zalim bunuh Israel. Sebenarnya kita tak tahu sejarah ni, tuan-tuan sekalian. Itu puncanya. Saya ringkaskan lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi sampai di Sinai, Allah nak duga pengikut Nabi Musa ni betul-betul beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai 40 malam tak balik-balik.
Saya ringkaskan sekali. Lalu pengikut Nabi Musa kata, Musa ni tak balik-balik, dia ni hidup ke mati ke? Allah duga pada Israel tadi ni, dia kumpulan Nabi Musa melihat ada satu kumpulan manusia dekat itu menyembah lembu. Lembu tu cantik di kaki gunung Tur Sinai ni, gunung Sinai. Maka mereka pun kata, apa salahnya kita ikut mereka ni sembah lembu? Dan Quran sebut, apabila Nabi Musa turun balik sebelum daripada gunung atas gunung tadi ni, dia tengok umat dia dah murtad. Lalu dia pun pegang janggut adik dia Nabi Harun. Masa tu dia amanahkan kepada Nabi Harun supaya jaga umat dia ni. Dia pegang juga janggut Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun kata, wahai abangku, aku tak ada daya nak menahan mereka jangan jadi murtad, sebab mereka nak bunuh aku. Itu mulanya menyeleweng anak-anak Nabi Yaqub, Yahuda tadi ni. Aneh baik. Aneh tu sekali. Dan anak Quran Allah sebut, Allah sesatkan Bani Israel ni selama 40 tahun. Tak sesat ni, tak tahu jalan balik. Tak tahu jalan balik. Itu sebab golongan Yahudi Israel ni bersepah seluruh dunia dia. Seluruh dunia. Kita Malaysia pun ada Israel pun ada Yahudi. Ada Yahudi. Tuan-tuan tahu David Marshall? Tahu siapa David Marshall? Ketua Menteri Singapura sebelum merdeka dulu, tolong kan. Itu Yahudi. Dia pun turut sama berunding dalam nak mewujudkan Malaysia dulu, penubuhan pada awalnya. Tuan-tuan, saya ringkas dulu kan, panjang cerita. Tuan-tuan tahu siapa ini Henry Gurney? Tahu? Ada nama Jalan Henry Gurney. Dekat Kuala Depo, dekat Mindef. Henry Gurney bekas ketua, ada ketua tentera British yang mengetuai perang Arab Israel pada tahun 48. Tahun 48 Mesir, Jordan, Syria, Palestin, Iraq bergabung melawan Israel pada masa itu, tahun 48. British bawa tentera dia, sebab British yang menempatkan Yahudi di Palestin. British pada tahun 46. Sebab kenapa British bawa ni? Sebab orang Yahudi ni masuk dalam tentera British dalam perang dunia pertama, perang kedua. Jadi nak balas budi, British bawa, tunjuk ini negeri kau duduk, bawa. Tahun 45 dia bawa masuk sikit-sikit Yahudi. Atau mulanya kedatangan Yahudi secara tersusun ke Palestin. Jadi orang Yahudi ni beli tanah di Palestin dengan harga mahal. Dia beli. Mufti Palestin pada itu tak salah Al-Husaini, Syekh Al-Husaini Al-Marhum melarang orang Palestin jangan jual tanah kepada Yahudi. Orang Palestin Arab kata apa? Kami nak pembangunan, kami nak hidup senang, kami nak hidup mewah. Tuan-tuan jangan ingat di Yahudi. Kita di Malaysia, di tanah Melayu ni, tanah Malay Reserve, apa jadi? Apa jadi tanah Malay Reserve? Selangor ada berapa lagi tanah Malay Reserve? Perak ada berapa lagi tanah Malay Reserve? Habis semua dijual. Siapa yang jual? Pemimpin tuan-tuan yang jual. Sebab aku nak kaya. Kita akan jadi nasib seperti mana Arab di Palestin. Tengoklah 50 tahun lagi, tengok. Kalau hidup umur panjang, tengok. Habis tanah Malay Reserve tak sampai 50%, tak sampai. Ini yang jadi pada Palestin.
Perang tahun 48, ketua tentera British yang pada itu Henry Gurney. Setelah habis perang tahun 48 tahun 50 kat saya 49 ke 50, British bawa Henry Gurney jadi High Commissioner di tanah Melayu masa itu. Nak melawan komunis. Akhirnya dia pun mati, ditembak oleh komunis, Henry Gurney. Ini Yahudi. Kita ni hari ni baru lagi kita tak sebulu dengan Israel. Tahun 74 ke 75 baru kita putuskan betul tak Malaysia ni. Tak sebelum tu sama je dengan Israel. Bersahabat mesra dengan Israel pada zaman Tengku tu. Ini tu. Baik, nak pergi jauh. Ini Bani Israel bekas salah Nabi Yaqub, perangai manusianya pada masa itu. Di Pulau Pinang tu berapa banyak kubur Yahudi di Pulau Pinang. Di Singapura masih ada lagi gereja Yahudi di Singapura masih ada. Itu terus kan. Jadi balik semula daripada ayat tadi Allah bagi tahulah. Tapi Bani Israel menyelewengkan agama yang dibawa oleh Nabi Yaqub, yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Bani Israel inilah yang cuba nak bunuh Nabi Isa. Mereka nak bunuh Nabi Isa, padahal itu Bani Israel. Jadi dihasut tentera Rom. Pada masa itu Palestin dijajah oleh Rom. Pada masa Nabi Isa ni dulu, dihasut tentera Rom supaya bunuh Nabi Isa. Rangkaian kan, kuasa Allah angkat Nabi Isa ke langit. Yang menghasut nak bunuh adalah Israel. Ini jahat tak jahatnya Bani Israel. Sampai ke hari ini teruskan. Panjang lagi teruskan ni. Itu sedikit tentang kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Bila masa kita tak habis teruskan. Pada masa kecil, ringkasnya teruskan, Nabi kita SAW hidup berdikari. Bulan lahir bapa dah mati. Umur 6 tahun mak dia pula mati. Umur 8 tahun atuk dia Abdul Muttalib pula mati. Dia boleh abang saudara Abu Talib. Abu Talib ada anak ramai. Hidup taklah senang Abu Talib. Jadi Nabi kita hidup berdikari. Apa kerja Nabi buat? Ambil upah bela kambing. Ambil upah bela kambing Arab Quraisy di Mekah. Malam-malam ditiru di padang pasir dengan kambing. Umur 10 tahun, umur 11 tahun kurang lebih itu. Ajar hidup berdikari. Pernah dia bercakap dengan kawan dia, sama-sama tidur di padang pasir jaga kambing. Dia beritahu kawan dia kata, sekiranya pada malam ini aku tersedar daripada tidur, aku nak bangun, nak masuk ke Mekah, nak berhibur malam di Mekah. Dengan kehendak Allah, tersedar daripada tidur tengah malam, dia pun bangun pergi mana ke Mekah. Daripada jauh dia terdengar suara bunyi muzik gendang. Dia tanya pada seseorang, bunyi apa itu? Ada apa itu? Orang tu beritahu dia ada majlis kahwin di Mekah. Setelah itu aku pun kata Rasulullah, aku dipukul telinga aku jatuh tertidur. Aku jatuh tertidur sampai matahari naik pada pagi esok baru aku sedar daripada tidur. Malam esok aku buat lagi, aku bagi tahu sekali kawan aku buat lagi. Sekali lagi aku dipukul Allah telinga aku. Hatinya teruskan, Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah Rasulullah menyebut Ad-dabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik aku sebaik-baik didikan. Allah Rasul tak terlibat dengan benda maksiat-maksiat. Cuba kita ambil pengajaran pada ini. Anak-anak kita ajar untuk hidup berdikari. Anak-anak kita teruskan pada hari ini dia ajar hidup mewah. Apa nak ikut, mak nak beli handphone, ambil. Berapa handphone? 3,000, 5,000, ambil. Cakap kasar gitu. Kita malu nak ajar anak untuk hidup berdikari.
Budak lagi yang aku suruh buat kerja, bagilah duit pada dia. Itu budak cakap. Ini Rasulullah jadi contoh hidup kita terus sekali. Rasulullah menjadi hidup contoh hidup. Begitu juga dalam masa remajanya, lebih kurang 20 tahun. Pada ketika itu Arab Quraisy Mekah nak bina pada semula Kaabah. Kaabah yang dibina pada masa Nabi Ibrahim hampir nak roboh. Nabi Ibrahim sampai pada masa Nabi Muhammad tak kurang pada 2000 tahun. Kaabah itu umur ada 2000 tahun dah nak runtuh. Jadi kafir Quraisy pun bersetuju kita bina pada semula Kaabah. Kaabah yang dibina oleh Nabi Quraisy itu tak cukup. Sebetulnya saiz yang dibuat oleh Nabi Ibrahim terpendek kerana harta halal tak cukup. Walaupun mereka kafir, bila membina Kaabah, rumah ibadat kepada Allah ni, tetap juga menjadi sumber yang halal. Yang halal dari segi Allah. Mereka tak buat daripada semua-semua yang duit zina ke, duit curi ke, duit tipu ke, duit tak. Terpendek. Mana yang terpendek? Pada yang dalam Kaabah yang terpendek ni pada Hijr Ismail. Itu terpendek. Berapa banyak terpendeknya? Saya ringkas je tuan-tuan sekalian, ringkas. Kita nak masuk ke Hijr kan ada pintu tu kan, lubang nak masuk. Itulah yang terpendeknya. Lebih kurang dalam 5 kaki terpendek. Jadi kita sembahyang tempat yang terpendek tadi ni, 5 kaki tadi ni dikira dalam Kaabah. Itu sebab tak boleh sembahyang fardu tak sah, hanya sembahyang sunat je boleh. Tak dikira dalam Kaabah. Yang baki lagi itu, kenapa namakan Hijr Ismail? Iaitu setelah Nabi Ibrahim siap bina Kaabah, Nabi Ismail minta izin pada bapa dia nak buat tempat tinggal dia dengan ibunya. Nabi yang benarkan tempat tinggal sebelah Kaabah. Itu namakan Hijr atau bilik Ismail. Itulah dia tinggal dengan mak dia, Hajar. Jadi kafir Quraisy tinggikan lagi Kaabah ni. Tinggikan lagi supaya nampak hebat. Kaabah tu nampak hebat. Yang ada pada hari ni. Tu binang Quraisy tu. Pintu. Nabi Ibrahim dulu buat 2 pintu. Pintu terletak di atas sana. Pintu depan ni yang ada pada hari ni, satu pintu belakang. Kafir Quraisy pintu ni angkat ke atas. Sebenarnya yang ada pada hari ni. Dia buat tutup pintu. Tudung pintu. Dalam pintu dia buat. Tujuan nak menyekat tak semua orang boleh masuk ke dalam Kaabah kecuali dengan izin. Izin yang Quraisy yang jaga Kaabah. Pintu belakang ditutup. Tuan-tuan kalau pergi ke Kaabah masa tawaf, iaitu kelambu Kaabah ditarik ke atas, ada nampak kesan pintu tu dia dah ditutup dengan batu. Saya berhati. Itu Kaabah. Kemudian kafir Quraisy tambah lagi buat kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah tu sejak daripada zaman kafir Quraisy tu sampailah ke hari ni. Kelambu tu supaya Kaabah tu nampak hebat, tuan-tuan sekalian. Kemudian kafir Quraisy buat atapkan atasnya, atap. Sebab masa Nabi dulu teropong, tak ada atap. Nak mengelak air hujan jangan masuk ke dalam Kaabah, maka dia buat atap. Kesimpulannya, Kaabah yang pada hari ini adalah dibina oleh kafir Quraisy kafir Quraisy, tuan-tuan sekalian. Jadi Kaabah ni, mana yang asalnya ialah tapak. Tapak tu memang asal Allah buat. Sejak mula alam ini dibuat. Sebagai nak menandakan tapak tu ada, dibangunkan bangunan Kaabah. Itu sikit tentang Kaabah, tuan-tuan sekalian. Inilah masa Nabi bergotong royong nak membantu nak bina Kaabah tadi ni, dia dengan Pak Sayyid Abbas, itu anak Abu Talib dan Abbas. Abbas kata, "Ya Muhammad, engkau selakkan kau ni supaya nak gendong batu." Nabi pun buatlah. Selak kain dia nak gendong batu. Lalu aku dipukul oleh satu benda pada telinga aku jatuh terlentang. Dan aku pun nyebut, kain aku. Maknanya
Allah tak benarkan Nabi kita Muhammad SAW membuka auratnya. Itu maksud. Tak benarkan Nabi kita buka, dedahkan aurat. Itu sebab Rasulullah kata, Allah didik aku sebaik-baik didikan. Kita hari ni, anak-anak kita nak dedah aurat tak ada masalah. Suka hati dia lah apa nak pakai pun. Ini teruskan. Kita ambil pengajian Rasulullah SAW. Aurat pun jangan didedah walaupun ajar anak hidup berdikari. Itulah saja dapat saya sampaikan pada pagi ini supaya kita mengenang kembali kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adhabil nar. Walhamdulillah.